Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi anda bersama kami dalam rancangan Kecoh Tani. Okey, alhamdulillah hari ini hari ke-62 pada tahun 2021 anda bersama saya Ainul Mardia binti Muhammad Ghazali Dan saya Muhammad Hafiz bin Kamarudin. Kami dari USTC UPM. Okey, hari ini kita akan terus kepada siri yang kedua dalam Kecoh Tani. Okey, pada minggu sebelum ini kita telah membawakan kepada anda DIY hidroponik takung. Okey, tapi pada hari ini kita akan membawa kepada asas dalam tanaman. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya nak mengajak anda semua untuk berfikir sejenak. Okey. Cuba anda tengok apa yang berada di dalam tangan saya ni. Okey, ini adalah boleh nampak ke? Okey, ini adalah biji benih. Biji benih ni sangat istimewa sebab benda yang kecil tetapi menyimpan berjuta-juta maklumat. Pandai mencari makanan sendiri, boleh hidup sendiri, boleh mengadaptasi dengan keadaan sekeliling dan akhirnya menjadi satu benda hidup yang memberi manfaat kepada seluruh organisma dalam muka bumi ini. Okey? Sebelum kita pergi lebih jauh lagi kan Hafiz, bila kita nak bercerita tentang biji benih ni, okey, pada hari ini kita akan fokuskan kepada kebernasan biji benih dan Semayan biji benih. Okey, tapi pada hari ini kita akan fokuskan kepada biji benih sayur-sayuran. Okey. Sebelum kita bercerita panjang lagi kan dengan banyak kita punya bekas semayan biji benih, contoh-contoh semua ni kan. Semayan-semayan di belakang. Ya, betul. Boleh tak Hafiz ceritakan sikit macam mana sebenarnya terhasilnya biji benih ini? Okey, secara generalnya pada amnya pembiakan tumbuhan melalui dua cara. Yang pertama, pembiakan secara seksual dan yang kedua, pembiakan secara asexual. Apa maksud seksual dan asexual? Nampak saintifik sangat. Betul. Tu. Mungkin boleh mudahkan sikit lah supaya kita fahamkan. Pembiakan seksual adalah pembiakan yang melibatkan proses pendebungaan jantan dan juga betina. Di mana pendebungaan itu akan menghasilkan biji benih. Di mana biji benih itu melalui beberapa peringkat. Peringkat pertama, dia akan melalui pokok yang matang. Bila matang, kita akan keluar berbunga. Dan akhir sekali akan menghasilkan biji benih. Di mana biji benih ini akan dibantu oleh ejen pendebungaan seperti kita ada manusia, serangga seperti lebah, kita ada air dan juga udara. Itu yang faktor yang mempengaruhi pendebungaan suatu tanaman. Manakala pembiakan secara asexual pula, itu adalah pembiakan melibatkan proses keratan, cantuman, belahan, organ-organ khas ataupun dan lain-lain lah. Maksudnya pokok ni dia bukan hanya kepada biji benih sahaja. Betul. Dia pelbagai kaidah dia. Di mana pembiakan asexual tu adalah pembiakan secara tampang, pembiakan tampang. Kita panggil pembiakan secara tampang. Di mana anak benih yang dihasilkan tu adalah tulen yang menyerupai induknya. Itu adalah pembiakan tampang. Poinnya di sini untuk menghasilkan biji benih perlu ada bunga jantan dan bunga betina. Dan tidak semua tumbuh-tumbuhan sesuai dengan pembiakan biji benih ni. Betul. Apa kelebihan kita gunakan biji benih dalam kita punya aktiviti pertanian? Okey, pembiakan biji benih ni kebaikan satu, dia akan menghasilkan baka-baka yang baru melalui proses hybrid. Nanti kita akan cerita kemudian. Yang kedua, akan menghasilkan biji benih yang bernas, cergas. Maksudnya dia boleh bercampur dengan baik. Betul. Kan? Yang ketiga, biasa murah, mudah didapati dan banyak menghasilkan anak pokok. Dan terakhir sekali, dia dapat menyediakan pokok-pokok peranti untuk cantuman. Itu antara penanti. Itu dia, itu antara kelebihan dia lah. Kecambaran biji benih. Satu lagi kita boleh menghasilkan anak benih yang banyak. Sebab betul. Kita boleh dapatkan biji benih ni banyak sebenarnya kan dalam satu pokok tu. Betul. Okey, apa perkara-perkara yang penting contohnya macam sekarang lah. Kita nak beli biji benih ni banyak sebenarnya kan dekat platform e-dagang banyak. Kadang-kadang dekat kedai hardware pun dijual. Tetapi kita tengok ada yang dah packaging dah luntur lah kan. Ada yang tak nampak maklumat, ada yang daripada luar negara. So
boleh tak Hafiz share sikit kot macam mana kita nak tentukan kalau kita sebagai pembeli mula-mula sekali nak menanam pokok ni, apa perkara yang kita perlu lihat pada packaging? Okey. Cara yang pertama ni kita akan nak mendidiklah pengguna supaya membeli biji benih yang berdaftar dan tulislah kebenaran dia. Okey, pertama sekali kena tengok jenis tanaman apa. Okey. Kita kena tahu kita nak tanam apa. Betul. Kat rumah kita dah fikir apa kita nak tanam. Tapi biasanya kalau kita pergi kat kedai, kita rasa nak tanam sawi je. Tapi tengok, cantiklah pula tomato ni. Cantiklah pula jagung ni kan. Lepas tu ambil je lah semua kan. Tanam bila tu tak tahu. Kita ada share tips ya. Betul. Bila tuan-puan dah tengok kepada jenis tanaman tuan-tuan nak tanam, tuan-tuan kena identify pribadi syarikat. Bukan pribadi tuan-puan tau. Pribadi syarikat itu penting. Di mana pribadi syarikat kat belakang dia ada tulis. Ada nyatakan di mana kita perlu tahu nama syarikat pengeluar biji benih. Kat Malaysia ada beberapa sahaja pengeluar biji benih yang berdaftar. Kat situ ada sekali dengan alamat pengeluar, kita ada nombor telefon, fax dan ada penambahan iaitu laman web. Kadang setengah biji pengeluar ni ada menjual biji benih secara online. Okey. Dan ada juga macam aktiviti di komuniti kita, mereka menghasilkan biji benih sendiri. Betul. Dan mereka pun ada juga menjual biji benih. Tetapi tak adalah alamat-alamat macam ni kan. Kita tak boleh mengesahkan ketulinan ataupun kebernasan peratus percambahan yang tinggi pada biji benih tu. Betul. Okey. Kak Ainul, ada lagi paling penting biji benih kita kena tengok, iaitu tari luput. Oh, okey. Tari luput ni. Tari luput ni. Betul. Tari luput ni amat penting. Contoh kalau perempuan tengok ini adalah tahun 2020. Oops. Bulan 2. Bulan 2. Oh, dah cukup setahun. Sekarang dah tahun 2021. Okey. Adakah biji benih ni bernas? Okay, bila Hafiz beli ni? Ini dah lama simpan. Kita nak sebagai rujukan lah. Memang simpan untuk rancangan hari ni ke? Betul, kita simpan untuk ini rancangan. Kita nak tunjuk lah biji benih yang dah lama kita simpan. Rugi dah beli tapi kita tak buat. Okey. Itu yang maklumat yang ketiga lah. Ada maklumat tambahan lagi. Maklumat tambahan lagi iaitu nombor kumpulan. Okey, nombor kumpulan ni tujuan dia supaya kalau kita nak beli kat kedai satu kedai, kita nak cili, kita cakap nombor 104. Oh, ini sebenarnya tujuan nombor tu. Kadang kita tertanya-tanya juga kan, macam kita tengok ni banyak nombor, ada 12, ada 11, ada 301. Kadang kita nak beli kedai ni, alamak tak cukup pula cili 104. Kita nak kena kedai lain. Bila kedai lain kita cakap dia cili 104. Itu nama ni. Supaya kita dapat jaga jenis-jenis tanaman kita sama. Sama, seragam. Kadang kita beli ni sikit jenis variety lain, lepas tu tempat lain variety lain. Itu dah salah. Okey. Ada satu lagi maklumat yang maklumat tambahan lah yang kita boleh tahu juga. Ada setengah pengeluar dia akan bercerita sikit tentang jenis tanaman ni, asal dari mana, berapa kadar percambahan dan juga kaedah semaian yang digunakan. So ini adalah sebagai panduan lah kepada komuniti-komuniti yang baru nak cuba untuk menanam. Okey, lagi satu ni Kak Ainul. Dalam bungkusan ni kita dalam dia ada cara pembungkusan yang berbeza. Kadang ada jenis yang jenama bila kita gunting terus direct biji benih. Boleh ke saya cuba? Boleh. Kita tengok yang dah expired lah. Cuba tengok. Maknanya bungkusannya terus direct dengan biji benih. Ada setengah. Alah, dia tak nak buka pula. Expired tu. Okey. Ada setengah biji benih, dia tak masukkan, maksudnya dia tak packing asing dalam plastik kan. Okey, macam ni saya letak atas ni, boleh ke? Boleh. Dia terus ke dalam ni. Okay, untuk makluman semua, biji benih ni dah expired ya. Okay, dia sebenarnya ada cara. Bila kita nak keluarkan biji benih daripada packaging ni, daripada bekas ni, dia ada cara dia. Tapi ini sebab dah expired, so saya tunjukkan lah. Okay. Ada juga jenis biji benih yang disimpan dalam plastik. Kita akan tengok contoh. Ini. Okey. Maknanya bila ada bungkusan macam ni, cara penyimpanan juga berbeza. Oh, okey. Nanti kita akan tunjuk cara penyimpanan macam mana. Ini yang membezakan lah, ada jenis tanaman. Tapi tuan-puan kena simpan elok-elok supaya biji benih ni bernas. Okey, nanti kita akan cerita lagi. Betul.
ada sesetengah biji benih bila kita beli, dia akan ada warna pink ataupun pink, pink betul. biru, Kadang kan? hijau. Kadang hijau kan. Okey. Yang ni saya boleh tunjukkan biji benih cili. Dia macam ada warna pink. Tapi ini pun tak nampak sangat lah. Tu kenapa Kak Ina? Okey, sebenarnya biji benih yang ada diselaputi oleh biji-biji macam warna pink tu sebenarnya adalah racun kulat. Racun kulat. Racun kulat untuk kita menghalang daripada serangan kulat lah semasa kita buat semayan nanti. Betul. Kadang takut serangga ambil. Itu sebagai salah satu protection dia lah. Okey. Ada juga saya perasan perkataan F1. F1. Betul. Okey, F1 ni ialah hybrid. Di mana hybrid ni melalui proses pendebungaan silang. Saya ulang kali. Bukan kereta F1 silang Bukan. Hybrid silang iaitu pembiakan secara pendebungaan silang antara dua tumbuhan yang berbeza. Tumbuhan berbeza tetapi maksudnya jenis yang sama tapi variety yang berbeza. Dia tak boleh variety yang sama. Sebab kita tujuan dia kita nak dapatkan satu, tahan kepada penyakit. Yang kedua, kita nak pertumbuhan yang sekata. Ketiga, kita nak buah dan juga bunga yang banyak. Selain tu sikit lah. Dengan rasa. Rasa tu kita nak. Macam kebanyakan jagung mempunyai hybrid. Tujuan dia kita nak dapatkan dia punya breeds yang tinggi, tahap kemanisan yang tinggi. Itu kita perlukan cross. Tetapi F1 ni biasanya kita tidak boleh buat sendirilah. Betul. Sebab dia memerlukan kajian yang lebih banyak dan juga sampel-sampel yang lebih besar lah untuk mendapatkan F1 tu sendiri. Okey. Sebab kita sekarang dah banyak aktiviti menanam kat rumah kan habis. Ada yang dah berkongsi dengan jiran-jiran kan. Ada juga yang cuba untuk menghasilkan biji benih sendiri. Macam mana sebenarnya kalau kita boleh advise kepada komuniti kita, apakah perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian kalau kita nak menghasilkan biji benih sendiri? Okey, perkara yang perlu perhatian yang pertama iaitu kematangan pokok. Maksudnya dah tua ke muda? Betul, yang tua. Kita akan contoh nak buat benih sendirilah, tapi bukan hybrid benih yang biasa. Contoh benih macam bendi ke kan? Yang selain daripada F1 tu boleh kita buatkan benih, tapi pastikan dia pokok yang matang, sudah tua. Boleh kita jadikan benih. Yang kedua, kita jelas tulis lah. Kita tak nak ada campur benih lain. Kadang benih ni kita nampak macam sama je. Kak Ina? Macam kangkung, macam bendi kan, kalau kita tengok benih dia lebih kurang sama. Ini pentingnya untuk kita kenal pasti kena kita nak jenis tahu dan betul benih tu. Kalau dah bercampur bila tumbuh, alamak kenapa campur pula. Sebab kita nak, bila nak tanam kita nak dapatkan hasil. Itu hasil yang penting. Okey, yang ketiga iaitu bernas. Bernas yang kita dan bab kita ini harilah kita akan terangkan. Bernas. Ada setengah orang tak pernah dengar pun kataan bernas ni kan. Bernas tu apa? Yang keluar ni ke beras ke? Itulah mula terfikir juga bernas tu beras ke kan. Tapi sebenarnya bernas ni adalah kita maksudkan sebagai biji benih yang padat. Betul. Yang penuh dan tidak kosong. Betul. Di mana peratusan pencambahan yang tinggi. Itu adalah masuk bernas. Nanti kita akan buat uji kajinya. Sekejap lagi. Kita ada demo sekejap lagi. Tapi ada penambahan lagi. Yang untuk pemilihan benih tu bila kita nak tanam, lagi lebih kepada tulen, matang, bernas, ada lagi. Kita kena tengok part penyakit dan perosak. Bila kita nak jadikan dia benih, pastikan benih tu tak ada kulat, tak ada berlubang, tak ada serangan. Betul. Sama ada daripada bakteria ke, dia macam busuk ke kan. Itu mesti kita kena elakkan. Satu lagi tips yang saya nak share dengan Hafiz kat sini. Bila kita nak buat biji benih, kita kena pastikan biji benih kita betul-betul kering. Betul. Sebab apabila ada kelembapan basah, itu yang akan menyebabkan jangkitan kulat. Okey, betul lagi? Kita ada soalan ke? Ada soalan nanti. Ada soalan. Saya ingatkan siapa tadi. Itulah, saya risau apa masalah kat sini. Ya, cakap. Itulah. Kita simpan dulu soalan ni. Kita simpan dulu soalan ni. Kita banyak lagi masa. Jangan risau tuan-tuan.
Okey. Bila kita bercakap pasal kebernasan ni kan, macam mana kita nak tentukan? Kita ada cara kan macam mana kita nak tentukan biji benih tu bernas ataupun tidak. Okey, kita nak bernas ni, kita kena test uji kaji. Kita akan test uji kaji bagi tanaman biji halus. Biji benih halus kita akan cuba dan juga biji benih kasar. Okey, yang kita perlukan adalah air suam. Okey. Air suam dan juga bekas kita nak uji kaji. Sebenarnya tujuan ujian kebernasan ni sebenarnya nak tengok percambahan ni nanti. Sama ada kita pilih biji benih yang bernas ataupun tidak. Okey. Biasanya kita boleh buat ujian ni apabila kita menyimpan biji benih yang lama ataupun kita beli daripada pengeluar-pengeluar yang kita kurang pasti, kita boleh buat ujian ni dulu. Betul. Okay. Kita akan cuba. Okey tuan-puan, ini adalah jenis hijau yang kita dah terangkan tadi. Okey, tadi saya kata warna pink kan? Ini ada warna hijau. Mana kita akan taburkan dia. Ini untuk kebernasan dia biji benih kita akan uji kaji. Okey. Boleh nampak ke? Kita boleh nampak beza kan? Ada yang tenggelam, ada yang timbul. Macam piramidi, tenggelam, timbul. Okey, seterusnya kita nak terus buat biji benih kasar. Okey, kita cuba biji benih kasar juga. Yang ni kita gunakan. Kita akan tambahkan air. Okey. S1 pun boleh. Air paip biasa pun tak boleh. Tak payah masak air. Ni kita just nak uji kebernasan dia. Nak uji tu kan? Kadang perempuan dah beli lama. Kita nak tengok benda ni bagus lagi ke? Kita cuba tengok ni. Tengok Ini adalah benih BNB. Ini yang expired tadi ke? Betul. Oh, ini yang expired. Okey, ni yang biru pula. Oh, okey. Biru. Dia macam-macam warna lah. Pink, biru, hijau kita jumpa. Okey, kita akan tabur. Okey, kita dapat beza. Okey. Alright. So, daripada sini, tuan-puan boleh tengoklah dia punya kebernasan biji benih ni. Ada yang timbul dan ada yang tenggelam. Okey, yang tenggelam. Apa beza tenggelam dengan timbul? Okey, yang tenggelam adalah bernas, biji benih yang bernas. Maksudnya kita boleh ambil biji benih yang bawah tu, tanamlah. Betul. Okay. Benih ni mana dia padat lah. Bila padat, berisi, dia akan tenggelam. Contohnya kalau yang timbul ni dia adalah ringan. Bila ringan tu kosong, itu menyebabkan dia tak bernas. Okay, kita guna air suam je, air paip tak perlu guna air panas. Air panas kan masak pula biji benih tu kan. Air panas tak boleh. Jangan guna air panas. Terus masak biji benih buat makan. Okey. Apa ni? Kita boleh buang terus kan yang timbul ni. Okey. Berapa lama kita akan buat aktiviti ni? Ini dalam setengah jam kita boleh tengoklah kebernasan. Macam kacang ni bila kita dah nampak dia tenggelam, kita boleh ambil terus direct tanam. Berbeza dengan yang ini. Halus. Halus kita kena keringkan dulu sebab kita akan semai. Bila kita tanam macam ni dia basah. Jadikan dia lekat dia jadi rapat. Sebab kita akan ajar satu teknik semaian untuk biji benih yang halus pula. Okey. Setiap biji benih ni dia mempunyai ciri-ciri semaian beza lah. Bergantung pada kita punya saiz biji benih tu. Betul. Okey. Faktor-faktor pula yang apa ni? Yang mempengaruhi percambahan. Menggalakkan percambahan ni. Okey. Sama juga macam kita benih hidup, kita manusia perlukan air, udara dan matahari. Sama juga seperti biji benih. Okey, tetapi kena ingat, biji benih ni dia tidak perlukan ciri-ciri ataupun faktor-faktor percambahan yang keterlaluan ataupun terlalu kurang. Okey. Contohnya kalau saya boleh kongsikan dekat sini. Kalau saya boleh kongsikan dekat sini, biji benih ni kalau kita semai kita tak perlukan air yang banyak. Betul. Okey, sebab dia hanya perlu untuk menggalakkan percambahan sahaja. Dia tak perlu sampai lemas. Dia lemas macam kita lah. Dia mati kan. Lemas dalam air yang banyak. Okey. Kita boleh tunjukkan terus kot Hafiz macam mana cara kita nak semai. Kita kena alihkan dulu. Seperti ni. Ini baru. Okey, selain daripada air, kita pun perlukan sumber cahaya kepada biji benih ni. Jadi kita kena tentukanlah cahaya untuk biji benih ni tidak terlalu direct. Okey. Okey, kena alihkan ni kat tempat. Okey, kita uji kaji ni. Okey, sebagai contohlah saya tunjuk. Ini benih kasar. Benih kasar ni kita perlu rendam dia lah. Okey, ni benih apa ni Hafiz?
Kita tujuan kita nak mempercepatkan. Saya rasa ni benih kacang kan? Kacang, betul. Okay. Kita ni dah tunjukkan 1 hari lah, 24 jam. Okay. Tujuan ni kita nak mempercepatkan pertumbuhan dia. Mana biji benih ni kita akan boleh tanam terus direct. Kacang hijau pun kita kena guna kaedah yang sama kan? Kita kena rendam juga. Betul. Kalau nak tabur terus boleh juga. Dia 2 kaedah yang sama je sebenarnya. Cuma yang ni adalah cepat sikit berbanding kalau kita direct terus. So kita nak test uji kaji halus ke yang kasar dulu? Kita buat yang halus dulu. Halus dulu. Okey, perempuan dan perempuan. Kita akan tunjuk yang halus. Ini adalah bekas yang kita nak buat semayan. Bekas ni terpulang kepada perempuan dan perempuan. Ada kadang yang pasu kan. Ada pasu bekas. Kan? Ada nak isi dalam polybag. Boleh ke? Boleh. Tempat semayan tak ada masalah. Tapi bergantung pada jenis tanaman juga. Jenis benih yang kita nak tanam. Kalau macam biji benih yang halus, sesuainya kalau kita guna bekas yang besar, lebar, panjang macam ni lah. Betul. Okay, sebab kalau bekas yang kecil macam ni, ini sesuai dengan sikit lah, sikit sangat. Okay. Okay, kita tunjukkan dulu cara macam mana nak semai biji benih halus. Jadi 2 cara sebenarnya. Betul. Satu kaedah halus dan satu lagi kaedah tabur terus. Okay, boleh tak ambilkan benih halus? Kita akan cuba. Okey. Kat sini ada benih sawi. Okey. Pertama, media kita akan pilih adalah kokopit. Kokopit pula, peat moss. Peat moss. Jangan silap. Kita akan guna peat moss ataupun kita gunakan tanah campuran. Okey. Tanah campuran tu apa? Kak Ainul, orang tanya. Okey. Apa tu tanah campuran? Tanah campuran tu apa? Tanah campuran tu adalah campuran daripada tanah atas, topsoil, pasir dan juga bahan organik. Betul. Biasanya kalau kita nak senang, kita pergi ke kedai pertanian lah, dah ada satu paket yang senang kita gunakan. Okey, ini adalah satu cara kaedah saya akan buat bagikan. Ini adalah secara alur. Kita tunjukkan 2, satu kaedah alur dan satu lagi kaedah tabur terus. Betul. Okey, pertama kita benih halus ada sebelum tanam semai kita kena campuran pasir. Itu dulu penting. Pasir ke tanah? Pasir. Pasir. Tujuan pasir ni apa? Kak Ainul, tanya pula pasir tu apa? Banyak orang tanya. Okey, tujuan pasir ni adalah untuk kita nak elakkan daripada biji benih tu bercantum macam rapat-rapat. Tujuannya kita nak menjarakkan biji benih tu antara satu sama lain. Itu yang kita nak. Okey, kita taburkan biji benih. Okey. Jadi satu lagi tips sebenarnya, bila kita nak buka biji benih daripada packaging, kalau boleh kita jangan pegang dengan tangan. Okey, sebab tangan kita ni kita dah pegang macam-macam. Kita tak nak ada jangkitan ataupun contamination kepada biji benih kita. Sebaik-baiknya kita kena ambil sekadar yang kita perlukan, masukkan dalam bekas lain. Dan ini yang sama juga untuk kaedah semayan lain lah. Okey, kita masukkan dalam ni. Ini yang sudah kita uji kebernasan dia. Ini kita uji. Kita pastikan kering biji benih. Bila kering macam ni lah, senang. Okay. Bila biji benih dah ada, kita akan campurkan sedikit pasir. Dia tak ada sukatan sebenarnya. Terpulang kepada tu. Tapi asalkan dia boleh ditabur sama rata. Sebaik-baiknya kita kena gunakan pasir sungai. Betul, pasir sungai. Pasir lombok boleh ke? Boleh. Dia jadi pasir. Okey, ni kita dah nampak dia tu. Kita macam masak-masak pula. Tapi pasir tu macam sedikit basah kan? Sedikit basah. Sebab malam hujan, lebat kita area. Baru ambil ke ni? Ya, maklumlah kita dah lama tak hujan kan. Musim panas sekarang ni. Faktor panas pun mempengaruhi kalau kita nak semai biji benih. Ada soalan ni sebenarnya. Ada tak potensi biji benih yang expired ni, yang macam tadi tahun 2020, dia bercambah lagi? Ada tak peluang untuk dia bercambah lagi selepas? Ada. Dia ada persen yang dia akan bercambah. Tetapi kena ingat, percambahan tu dia bercambah. Hasil tu kita kena tengok. Saya takut bila kita dah buat-buat, hasil dia kurang. Itu kita tak nak tu, merugikan kita punya tanaman. Kalau bagus ni, kita cari yang bernasah yang sebelum tarikh luput. Tapi sebenarnya, kadar percambahan biji benih akan berkurangan selari dengan pertambahan masa kita menyimpan tu lah. Betul. Ada soalan lagi, kalau merendam biji benih ni, kita boleh tak gunakan untuk tanaman hiasan? Boleh. Macam bunga tai ayam ke? Boleh? Boleh. Tanaman semua yang berkaitan dengan biji benih, semua boleh. Pokok buah-buahan pun kita boleh mencuba. Tapi pokok tumbuhan dia ada cara yang lain lah, kaedah dia. Cuma rendaman pun ada yang sama juga. Okey. So, seterusnya apa kita akan buat? Bila kita dah buat alur, kita akan buat tubiga. Kita kena buat penyiraman.
Siram dulu. Siram. Kita nak kasih lembab tanah. Okey, kita nak bagi dia apa ni? Bercambah lah. Betul. Sebab air adalah komponen utama dalam campan kita ni. Kita perlu siram secara basah terus ke ataupun dia cukup perlu sekadarnya? basah lah. Untuk ni adalah layer yang pertama. Layer pertama. Bila kita dah buat kaedah alur dulu, saya ambil, saya guna tangan dia terus ya. Okay, kita tabur. Okey, tabur sama rata. Betul. Okey, setiap paket, ada soalan lagi ni, setiap paket biji benih yang kita beli tu, bila dah buka, kita boleh simpan balik ataupun kita kena habiskan? Dia sepatutnya kita perlu habiskan, yang tu seeloknya lah. Kalau contohnya tak habis, dia ada caranya yang kita akan stapler dia. Stapler, ada kaedah. Macam tadi yang saya kongsikan dengan anda semua, bila kita nak mengambil biji benih ni daripada paket ni, kalau boleh kita kena ambil, letak atas bekas yang lain. Bukan kita direct pada tangan. Sebab kita tak boleh nak masukkan balik biji benih yang ada pada tangki itu, masuk balik dalam paket kita. Okay? Itu salah satu tips lah yang kita ni tuan-puan nampak ini adalah secara alur, kita secara menegak. Dan ini adalah secara tabur ni lah. Secara rawak je. Okey. Ini pertumbuhan dia nanti akan berselerak lah. Kan? Tapi tuan-puan jangan ikut saya tau. Kalau contoh perempuan ingin tabur satu bekas, tabur. Jangan buat separuh-separuh. Ni contoh. Ni sebagai contoh dia. Bila dah ada satu ni, layer kedua pula. Ini sebagai penutup. Kita punya. Ini adalah tabur sikit. Kadang orang tanya, berapa kedalaman? Kedalaman biji benih. Sebenarnya biji benih ni dia tidak perlu terlalu dalam, dan dia tidak boleh terlalu kita panggil cetek. Sebab kalau terlalu dalam dia susah nak bercambah. Walaupun dia ada air tapi dia memerlukan tenaga yang lebih untuk dia keluarkan dia punya akar dan kecoh tu. Okey. Kalau terlalu cetek, dia tak bercambah tu banyak faktor lah. Dia kadang menegak nanti akan tumbang. Dia tumbang, dia boleh hilang masa kita menyiram nanti kan. Okey. So kita akan tutupkan dia. Dan tutup pun tak perlu lapisan yang terlalu tebal. Betul. Ataupun tak perlu nak hantar-hantar, nak padat-padatkan dia, tak perlu. Tabur dia ni kita memang kita kena kasih sayang. Tapi pakai tangan pun boleh kot? Boleh. Nampak macam kan? Itu lembut sikit api. Okey, alamak. Kita susah pula. Okey. Ni kita dah tutup. Bila kita dah tutup, terakhir. Ini paling penting. Ini adalah salah satu punca atau penyebab kenapa biji benih kita tak bercambah. Betul. Kadang tadi kita dah buat lembab kat bawah kan, kita dah letak air. Atas tu kita kena siram juga. Siram pun tak boleh siram yang terlalu macam ni kan. Ni contoh contoh. Tapi kan basah pula. Contoh kalau kita siram macam ni. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena lembut dia macam ni. Macam kita baby kecil, kita kena jaga dengan baik kan. Itu kadang orang tanya kenapa tak boleh direct terus. Tak boleh lah, macam kita pakai water jet lah. Dia salah satu je, bila kita siram direct terus, dia masalahnya biji benih akan lari keluar daripada bekas kita. Itu arti kadang kenapa tak naik-naik ni. Itu kadang orang tanya. Dia ada faktor sebenarnya kenapa biji benih kita tak bercambah. Biasanya kalau dah tempoh 20 hari, kalau kita tengok kita bekas maya ni tak naik-naik juga, ada sebab. Salah satu yang pertama adalah biji benih itu tidak bernas. Mungkin anda tidak buat ujian kebernasan. Yang kedua, biji benih itu telah hilang dibawa lari oleh haiwan ataupun serangga. Sebab itu pun sebenarnya salah satu daripada makanan diorang kan. Yang kedua, hilang disebabkan oleh teknik siraman kita. Bila kita siram terlalu kasar ke, kan, dia akan tercampak keluar. Satu lagi, contohnya macam sebab kita kan sekarang musim panas lagi, air kita, air dekat pipe tu kadang-kadang pun panas. Itu pun salah satu benda yang kita kena ambil perhatian juga. Seterusnya kita dah halus, kita akan buat biji benih ni. Ni kita adukkan untuk biji benih yang kasar. Ni saya dah taburkan sedikit peat moss.
Kita minta kita tolong isi air sikit Okey, ni yang untuk first kita nak tanam, kita kena tekan sikit. Pastikan ada ruang untuk kita letak biji benih. Jangan terlalu tinggi. Okey, ni kita ungkas separuh lah. Kau panggil apa? 3/4. 3/4. Bila kita dah padatkan, baru kita boleh ambil biji benih. Biji benih ni. Okey. Biji benih. Okey. Ini adalah biji benih kundur. Okey. Kita buat. Ni boleh tambah sikit lagi kat habis. Boleh. Biji benih kasar kita tak perlu pasir. Kita boleh direct je. Tak perlulah sebab dia dah kasar. Di mana biji benih kasar ni sesuai dekat dalam tray ni lah senang. Okey. Okey, saya nak bagi tips dekat sini kat anda semua. Masa kita nak menyemai ni, sebab kita punya biji benih ni banyak jenis. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cerah, ada yang warna gelap. Okey, macam ni kan. Ada yang warna gelap, ada yang warna cerah. Bila kita letakkan biji benih ni, kita boleh buat lubang. Okey, lubang tak perlu dalam-dalam. Setakat macam separuh daripada kuku kita ni, dan kita boleh letakkan biji benih. Okey. Tolong Ada satu lagi cara. Kita tak perlu pun buat lubang lagi. Okey, macam contoh yang ni, kita tak perlu lagi buat lubang. Kita cuma letakkan saja biji benih di atas ni supaya kita tahu kita dah letak dah biji benih kat situ. Betul. Contohlah kalau kita buat aktiviti dengan anak-anak kita, kan semua excited ni nak letak biji benih kan. Semua letak dalam tu. Betul. Letak tutup. So kita dah tak tahu mana biji benih yang dah berisi. Kita tanam terus je lah. Okey. Nah, berapa banyak sebenarnya yang kita kena isi biji benih dalam satu lubang ni. Okey. Sebaik-baiknya lebih daripada satu supaya bila dia bercambah kita boleh buat pemilihan yang mana anak pokok, anak benih yang lebih sihat untuk kita pindahkan nanti. Okey. Bila kita dah letak biji benih, kita tak digalakkan, Kamilah tak galakkan bila dah tanam tu tutup. Tanam tu tutup. Lepas tu nak biji benih, mana kita yang dah tanam tu? Itu yang kita nak elakkan lah. Cara yang terbaik kita biarkan kita nampak dulu. Bila kita dah nampak semua lengkap, baru kita tutup dengan ni lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di ruangan komen, kita dah kita dah postkan link pendaftaran yang pertama. Boleh cepat-cepat isi. Okey. Jadi kalau kurang kita boleh letak lagi. Okey, selain daripada kita gunakan tray semayan ni, dia sebenarnya ada banyak lagi metod-metod lain yang kita boleh gunakan. Contohnya kita boleh gunakan GP. GP ni adalah kokopit yang telah dimampatkan, dan ini adalah GP yang kering, dan ini adalah GP yang telah direndam. So GP ni perlu direndam dalam 15 minit macam tu untuk dia kembang, dan di atas ni ada lubang. So biji benih tu kita boleh tanam dalam lubang ni. Okey. Bila kita nak pindah ini senang. Nak pindah ni senang. Cuma dia harga dia dalam RM1 dan ke bawah lah. Okey. Okey, selepas kita dah semai kat dalam tray, dah masukkan biji benih, akhir sekali adalah air siraman. Padu ada orang tanya, Pak Ainul, siraman ni boleh ke buat waktu tengah hari? Itu panas ni kan? Boleh ke Hafiz? Dia waktu sesuai. Betul, okey. Okey. Saya boleh sharekan lagi tips. Selain daripada kita gunakan GP ataupun tray semayan ni, kita pun boleh gunakan juga bekas tempat letak telur. Sama ada yang kertas tu ataupun yang plastik kita boleh gunakan. Lepas tu ni, yang bekas telur tu jangan satu layer saja. Ya, betul. Kita guna 3 sekurang-kurangnya 3 layer. Sebab dia jenis dia kertas, so dia mudah kembang. Kalau kita nak angkat nanti dia mudah cabut. Betul. Okey. Kalau tuan-tuan pernah dengar kerek. Kerek tu apa? Kerek. Kalau orang sini dia panggil kerek. Kerek kah? Okey. Kerek ni ataupun kerek biasanya digunakan di sebelah pantai timur. Okey, digunakan sebagai bekas semayan yang ada lubang atas dan bawah. Jadi dia biasa digunakan plastik ataupun kertas, dipotong dan disusun atas tapak semayan. Masukkan meja dan semai seperti biasa. Semua boleh digunakan juga. Okey. Selain daripada tu,
Ada soalan lagi kat sini. Kalau tak guna pasir, boleh ke untuk semayang biji benih halus tu? Dia tak guna pasir boleh direct terus, tapi akan berlaku masalah pada peringkat bila kita nak pemindahan biji benih tu. Sebagai contohlah, ini saya contoh, ini adalah kita tidak gunakan biji benih, tak guna pasir, kita direct terus. Dia bermasalah kat sini waktu bila kita nak pindahkan. Dia macam berkumpul kan? Dan kat sini nanti kita satu kerja kita nak kena, bila rapat dia akan masalah kita nak transplant nak pindahkan. Ini juga akan mengganggu di segi akar dia. Sistem akar dia. Okey. Dia akan rosak. So nak elakkan daripada tu, kita buat secara penjarangan lah. Okey. Ini adalah salah satu cara apabila kita gunakan kaedah semayang terus, tak gunakan pasir. Untuk biji benih sawi, pada pandangan saya masih lagi okey lah. Cuma kita perlu buat penjarangan. Tetapi untuk biji benih bayam sangat halus. Betul. Memang kena gunakan pasir. Okay? Sebab kita pun tak boleh nak tabur jarak-jarak macam tu. Okey, kat sini saya nak sharekan. Ini sebenarnya aktiviti yang saya buat ujian di rumah bersama anak-anak. Okey, ini kami semai bayam pada 11 hari bulan 2. Hari ini berapa bulan? Ini hari 3. Dekat sebulan. Tapi bayam saya, bukan bayam saya, bayam anak-anak saya. Bayam anak-anak saya macam ni keadaannya. Okey. Kalau tuan-tuan anda semua tengok, kita boleh nampak perbezaan. Satu bekas kita letakkan banyak banyak biji benih. Jadi masing-masing bersaing untuk keluar. Betul. Jadi dia nak berebut cari matahari. Dia nak berebut. Okey. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Dan kita perlu pastikan cahaya matahari yang cukup bila kita buat semaian ni kan. Kuning ke? Okey. Saya ada juga semai bayam dan juga tomato pada tarikh yang sama. Cuba tengok batang kat sini. Ini yang kita katakan batang macam toge. Maksudnya dia tinggi. Dia mencari cahaya untuk dia membesar. Okay, padahal kami semai pada tarikh yang sama, waktu yang sama. Okey. Dan kalau tengok juga dekat sini ada yang kosong. Okey. Maksudnya biji benih kailan yang kami gunakan ni adalah kurang bernas. Okey. Okey, dia tengok sini. Ada orang tanya, Kak Indul, waktu bila sesuai kita nak transplant, kita nak pindahkan anak pokok ni daripada tapak semaian? Okey, yang pertama kita kena tahu daun yang bila anak pokok sudah keluar daun yang kedua dan ketiga. Boleh tak tunjukkan mana satu daun kedua dan daun ketiga? Okey. Kalau kita perasan ada daun mana? Ini masih kecil lagi. Okey. Kecil. Kalau kita perasan ini adalah daun panggil daun palsu lah. Daun palsu ke daun tipu? Daun tipu, palsu, mana-mana boleh. Sebenarnya ini, daun ni daripada cotyledon. Dia biji benih itu lagi. Ini kita tak kira sebagai daun yang pertama atau daun yang kedua. Okey. Bila keluar yang daun asmi, ini kita dah panggil daun pertama. Bila dah keluar mana, macam ni kan, baru start daun pertama. Nampaknya ini daun tipu tadi, daun palsu. So ini adalah daun yang pertama. Bila dah keluar daun yang kedua dan ketiga, baru kita boleh pindahkan dekat tu. Okey. Maksudnya apabila keluar daun palsu tu, dia dah habis gunakan dia punya tenaga daripada biji benih tu. Dan waktu tu lah kita kena start bagi baja dan kita kena pindahkan. Kadang ada orang tanya, boleh tak waktu menanam kita letak baja? Boleh ke? Itu pun soalan selalu orang akan tanya. Sebenarnya itu merugikan. Dia satu, kita merugikan baja lah. Merugikan baja sebab biji benih yang ditanam, dia mempunyai sumber makanan sendiri. Daripada biji benih. Betul. Cotyledon. Dalam biji benih tu ada cotyledon. Cotyledon tu lah sumber makanan dia. Bila dah keluar daun yang pertama tu, baru dia akan cari sumber makanan kat ni lah. Kat media tanaman kita. Waktu tu bila dah keluar daun kedua, ketiga, memang kita kena pindahkan. Bila pindahkan, yang tu kita perlukan baja lah. Okey. Kalau kita perlukan baja, anda semua pun perlukan link untuk isi pendaftaran. Okay. So pendaftaran kita masih lagi dibuka. Pastikan nama yang betul untuk sijil dan juga email yang betul. Kalau dua perkara ni tak ada,
Sama macam dua perkara penting yang tak ada pada semaian ni, anda tak dapatlah sijil. Okay? Selain daripada tu kan, bila kita kita nak semai, bila kita letak terlalu banyak ni, nanti susah bila kita nak pindahkan nanti. Okay? Bila contoh bila kita nak keluarkan ni nanti, kita kena cabut. Kita kena buat penjarangan. Cabut akar tu dan kemungkinan besar akar tu akan tercedera. So, bila kita memindahkan anak benih kepada media yang betul, media yang untuk tanaman, akar yang kuat dan sihat sebenarnya sangat penting untuk percambahan seterusnya. Okay? Kita ada soalan lagi. Okey, boleh tahu cara untuk kekalkan benih supaya tahan lama dan tidak rosak? Macam mana cara itu untuk kita kekalkan biji benih itu supaya tahan lama dan tidak rosak? Okey, cara yang kita nak mengekalkan biji benih. Bila kita beli biji benih kat pasaran yang dalam paket tu, pastikan kita akan, bila tak habis guna, kita kena simpan elok-elok lah. Kita akan contoh dia. Contoh puan-puan dah guna, pastikan puan-puan gulung, lipat, lepas tu puan-puan stapler. Okey. Bila dah stapler, boleh masuk dekat bawah peti ais. Peti ais kat belah mana? Orang tanya. Beku. Jangan. Kalau beku habis biji benih. Kita kena simpan dekat bawah bahagian sayur-sayuran. Yang suhu yang biasa lah. Betul. Okey, dan pastikan biji benih tu betul-betul kering. Betul. Sebab jika ada biji benih ni cerdik sebenarnya. Sebab macam saya cakap tadi, dia boleh mengadaptasi dengan keadaan sekeliling. Betul. Bila dia kesan sahaja ada kelembapan, ada cecair, dia boleh bercambah. Betul. Tahu-tahu bila kita nak semai, dah bercambah dalam biji benih bekas kan. Kadang satu kita boleh simpan dalam bekas ni lah. Bekas tanaman, tapi pastikan bila ada bekas ni kena tulis maklumat dia. Bila dibuka, tarik, jenis tanaman apa. Kita kena labelkan. Ini antara salah satu yang boleh. Pastikan kering juga. Bila basah dia juga yang tumbuh dalam juga. Satu lagi, label penting supaya kita tak terkeliru antara biji benih dan kuaci. Betul. Sebab kan ada biji benih labu macam ni, kundur ni pun salah satu biji macam labu kan. Dia macam kuaci. Kalau kita takut termakan. Betul. Kalau makan tak masalah, dia tak akan bercambah pun dalam perut kan. Tidak campak. Okey, ada soalan lagi. Bila ada tag F1 lagi bagus tu sebenarnya benih? Betul. F1 ni satu, dia sangat bagus lah. Tapi dia kelemahannya dia mahal lah. Dia sangat mahal sebab benih dia sekali sahaja gunanya. Maknanya bila kita dah tanam, daripada benih yang kita tanam tu tak boleh gunakan. Dia dah jadi F2 pula. Dia rumit sikit kalau Pak Agri ni, F1. Kalau ni satu hari kita akan cerita lah. Kita kena cari tajuk yang lain. Tajuk kita lain. cari siri yang lain. Kita bincangkan pasal itu. Kalau tuan-tuan ingin request Pak Agri, boleh komen dekat ruang Facebook kat bawah. Boleh komen kat situ. Apa lagi yang kita boleh share? Okey. Kita punya link sijil yang kedua. Link pendaftaran yang kedua kita dah letakkan dalam kita punya komen. So anda boleh isi. Pastikan nama dan email tu betul supaya kita boleh send sijil pada alamat yang betul. Pastikan email tu betul. Kadang orang tanya kenapa tak dapat sijil semua tu. Email tu yang silau. Kadang ubah sikit pun dah problem kan. Betul. Okey. Kita dah siap bab semaian. Okey, pokok pun dah tumbuh. Bila sampai kita kena pindahkan? Selama-lamanya tidak boleh anak benih ni berada dalam tray ni kan. Dia perlu dipindahkan. Okey. Benda dipindahkan, perlu dipindahkan, kita dah ulang tadi lah. Mana daun yang kedua dengan daun ketiga tu memang kita kena transfer. Pastikan nak pindahkan tempat yang kita nak tanam tu dah sedia lah. Ada cahaya matahari. Betul, kan? Macam pokok kacang kan. Kalau kita nak tanam dekat batas, pastikan ada lah dia punya pancang kayu semua. Dia punya susun dah lengkap lah. Supaya nanti pokok kacang panjang dia akan menjala kan. Dia akan lilit. Kita bantu dia lah. Okey, waktu yang sesuai untuk kita pindahkan anak benih kita dah semai ni adalah pada ada dua waktu lah. Betul. Yang pertama pada lewat petang. Betul. Okey, lewat petang ataupun awal pagi. Okey, tapi pada lewat petang tu kalau boleh kita tak siram lah. Okey, supaya kita mudah untuk keluarkan. Betul. Okey, yang ni saya nak tunjuk contoh Okey, ni bayam kita semai pada 11 bulan 2. Saya nak cuba buka apa hasilnya. Ni kita tolak je. Kita boleh nampak kat sini dah ada akar. Okey, dah ada akar.
So ini boleh dipindahkan lah. Kalau macam ni kita tengok macam 3, boleh tak kita nak pecahkan? Kita boleh cabut. Tapi itulah contoh ni ada satu yang kecil kan. Maksudnya yang kecil ni dia kurang bernas. Dia bukan kurang bernas, dia bercambah tetapi dia bersaing lah. Dia tak cergas sangat. So kita cabut je. Tapi itulah bila kita contoh bila kita cabut tak ada dah akar. So itu pentingnya bila kita semai, kita letak pada kadar yang sepatutnya. Betul. Okey. Ni contohnya lah. Dia ada cara kalau ni kan. Okey. Okey, contoh kalau kita dah banyak, kita boleh pecahkan dia. Akar kena jaga Akar kita kena okey. So, akar dia ada bawah. Yang ni kita akan semai satu-satu ke polybag. Pastikan dia jangan basah lah. Kalau basah nanti padat, dia akar jadi dia tercabut akar dia. Kita lewat pindah pun tak boleh juga kan? Tak boleh. Bila akar terlalu padat, kita nak asingkan pun susah. Pastikan ada akar lah bila nak transfer. Jangan togel kosong je, tak hidup pokok tu. Bila macam ni, baru kita akan transfer. Okey, jadi kita akan tanam dalam bekas yang sesuai lah. Betul. Ini sebagai contoh dia. Sebab nanti bab untuk tanam, ada bab lain, orang lain pula. Okey, saya nak share kat sini ada maklumat. Okey, kadang orang tanya siram pagi dan siram petang kan. Apa tujuan dia? Siram pagi kita perlu kasih air lebih. Sebab tujuan dia supaya apa? Tak stres. Pokok ni pun dia ada jiwa dia juga. Betul. Bila dah tengah hari kan dia panas kan. Pokok dia kurang air. So pagi tu sesuailah kita kasih air. Dan belah petang pula. Petang pun bila dah tu tanam kita kena kasih air juga. Tujuan dia supaya sebab bila malam dia kan berlaku air keluar daripada tanaman kan. So kita perlukan air. Okey. Selain daripada kita punya program webinar Kecoh-Kecoh Tani ni, UCTC juga akan menganjurkan satu webinar dengan kerjasama Siaka yang memfokuskan kepada agriculture dan food. Kita akan laksanakan program webinar ni pada 18 Mac 2021 secara Facebook Live UCTC UPM dan UPM. Jadi kita punya maklumat berkenaan dengan program ni kita akan siarkan dalam kita punya laman Facebook UCTC UPM. Okey. Ada lagi tak yang kita boleh share lagi? Cara simpan biji benih pun kita dah ceritakan. Okey. Di akhir sekali. Setiap perkara tu mesti ada kelemahan sikit. Mungkin Afi boleh sharekan kepada penonton semua apa sebenarnya kelemahan semai biji benih ni. Okey, yang pertama kali bila biji benih ni kita perlu ambil pokok yang matang. Bila pokok yang matang adalah proses yang lama. Itu di proses yang lama lah untuk kita dapatkan biji benih. Itu satu. Yang kedua, biji benih ni dia ada sifat dorman, tempo dorman. Dorman ni maksudnya apa? Tempo berehat. Maksudnya dia tak buat apa lah. Dia senyap, dia duduk. Dia tak bercambah lah maksudnya kan. Ada berapa, ada 3 faktor yang memberi kecambahan tu lah baru dia akan keluar. Itu adalah tempo dorman lah. Dia ambil masa untuk dia duduk dalam, dia tak keluar. Itulah dia pun bijak juga kan. Dia nak keluar ke, dia tak nak keluar ke, dia boleh tahu sendiri. Betul. Lepas tu lagi satu, ini yang tu paling kurang lah sikit, iaitu berkaitan dengan kemungkinan hasil yang diterima tu kurang daripada induknya. Kadang hasil dia tak bernas. Hasil dia kurang, dia tak sekata lah kadang. Itu kekurangan dia. Ni saya tak suka makan. Okey, ni adalah contoh tanaman sawi. Kita tengok sini. Okey. Kalau kita tengok kat sini, pertumbuhan dia sekata. Maksudnya benih sawi ni dipindahkan. Betul. Dah disusun. Ni saya nampak macam zigzag. Zigzag macam ni. So maksudnya semai dulu, kemudian kita pindahkan dalam pasu panjang. Okey. Kalau kita tabur terus boleh, tetapi kita kena buat penjarangan. Okey. Bukan manusia je ada penjarangan fizikal, pokok pun ada penjarangan pokok juga. Okey. Ini secara banyak, ada yang secara satu pun kita ada jugalah. Macam kobis tu kan. Nak angkat ke? Nak angkat. Dah datang kan. Dekat CDC punya hasil. Okey.
Ini daripada Puan Mahani, Puan Mahani yang tanam. Ini pokok kobis. Pokok kobis ni dia kena semai dulu. Betul. Semai dan dia pindahkan dalam pasu yang besar ni lah. Pastikan satu pokok satu pasu lah. Jangan satu pokok satu pasu, pilih pertumbuhan yang paling bagus. Betul. Untuk kita pindahkan ke bekas tanaman. Okay? Dan selepas kita pindahkan, dia akan kita kena buatlah proses penyelenggaraan, pembajaan siaman yang biasanya itu ada bab lain. Kalau nak request dekat komen Facebook. Okey. Jadi saya kira itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak Hafiz. Terima kasih Kak Ina. Alhamdulillah kita selesai. Saya harap, kita berharap sebenarnya maklumat dan perkongsian pada hari ini anda semua di rumah boleh cuba buat di rumah. Kalau sebelum ni main tabur saja macam kita tabur benih padi, tapi sekarang tak, kita tahu cara semai biji benih halus dan cara semai biji benih kasar. So, kita boleh cuba di rumah. Dan kita boleh kongsikan apa yang kita tahu hari ini dengan komuniti-komuniti yang lain. Betul. Okay? Sampai di sini saja. Jaga diri anda, jaga jarak fizikal anda, jaga pokok anda. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.